Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang di Mak Aspirasi ke kelas PSB bersama cikgu lagi. Saya Cikgu Nurul Syuhada. Jadi pada hari ini kita akan beranjak kepada tajuk baru di mana kita akan belajar bidang seni halus, iaitu bidang seni lukisan. Bidang seni lukisan ini, tingkatan 5, kita akan belajar 7 aliran, di mana aliran pertama iaitu Fauvism, Expressionism, Cubism, Surrealism, Expressionism Abstract, seni pop dan juga seni op. Okey, Fauvism. Fauvism ni dia bermula pada 1900 sehingga 1910, di mana aliran ini telah menolak idea penyeruan terhadap alam dan telah memberi kebebasan kepada para pelukis aliran Fauvism untuk berekspresi bagi menggambarkan hal benda yang dilukis. Contoh lukisan dihasilkan secara spontan untuk menggambarkan emosi pelukis. Jadi lukisan yang dihasilkan tidak terperinci dan mudah dikenali bentuknya. Karya lukisan aliran Fauvism ini digambarkan secara emotif dan imajinatif, di mana menggunakan warna-warna terang dan juga tidak natural. Pelajar boleh lihat pelukis dan karya aliran Fauvism. Contohnya macam Henry Manguin. Henry Manguin ni beliau banyak dipengaruhi dengan gaya Impressionisme. Contohnya macam karya Jane Compson 1899 yang menggunakan media dawat dan juga pastel. Seterusnya seperti Albert Marquet. Albert Marquet ni dia dilahirkan dekat Perancis. Karya beliau yang terkenal kita boleh lihat seperti Portrait de Clémentine 1895 yang menggunakan media pastel, pen dan juga dawat. Seterusnya Raoul Dufy. Raoul Dufy ni lukisan beliau banyak dipengaruhi oleh Claude Monet dan juga Matisse. Contoh karya beliau yang menggunakan media seperti pastel, minyak dan juga pensel. Baiklah, aliran yang berikutnya ialah aliran Expressionisme. Aliran ini bermula di Jerman awal abad ke-20 yang diketuai oleh kumpulan Die Brück dan Der Blaue-Reiter. Aliran ini di mana olahan hal benda, pelukis fokuskan kepada aspek penggayaan dan warna untuk menggambarkan perasaan secara spontan dan bebas. Karya lukisan dihasilkan menunjukkan kegelisahan dan kecelaruan pelukis. Jadi di mana pelukis aliran ini berkarya untuk menggambarkan reaksi apa yang pernah mereka alami. Contohnya macam penindasan, kesengsaraan. Jadi dari situ mereka mainkan emosi mereka dalam penghasilan karya. Imej yang digunakan tidak jelas kerana pelukis lebih menumpukan kepada kesan emosi manusia. Contohnya kita boleh lihat pelukis dan karya aliran Expressionisme. Contohnya macam Ernst Ludwig Kirchner, di mana beliau sering menggunakan unsur seni tradisional Afrika dan Australia dalam karyanya. Contoh lukisan beliau yang terkenal seperti Street Scene 1914 yang menggunakan media pastel. Seterusnya kita boleh lihat pelukis Erich Heckel yang dilahirkan di Jerman. Beliau merupakan salah seorang pelopor aliran Expressionisme dekat Jerman. Jadi lukisan beliau yang terkenal seperti Red Rider yang menggunakan kapur, pen dan juga dawat. Seterusnya ialah Karl Schmidt-Rottluff dekat Jerman, di mana beliau telah meninggal dunia pada 1976 dekat Berlin, Jerman juga. Karya beliau yang terkenal seperti Flooding yang menggunakan kapur warna. Baiklah, aliran yang berikutnya kita akan belajar iaitu aliran Cubism. Aliran Cubism ini bermula pada 1907 sampai 1922. Jadi aliran ini telah muncul kesan daripada modernisasi ke Eropah, di mana dan berpengaruh juga pada abad ke-20. Terdapat dua jenis aliran Cubism. Pelajar kena tahu. Yang pertama, Cubism analitik dan juga Cubism sintetik. Jadi aliran ini dipelopori oleh Pablo Picasso dan juga Georges Braque.
Okey, pelukis pada aliran ini dia telah membina semula objek dengan menggunakan rupa dan serata geometri yang telah diabstrakkan. Jadi, diorang pelukis ini menggunakan unsur garisan, jalinan dan perspektif. Media yang digunakan pula dalam aliran kubism ni ialah pensel, pastel, arang dan juga pen. Dan teknik yang digunakan ialah cross hatching, hatching dan gosokan. Sama seperti aliran-aliran yang kita belajar tadi. Okey, ciri utama aliran kubism ialah penggunaan latar belakang dan objek yang bertindan serta kurang kesan ruang yang cetek. Okey, pelajar boleh lihat pelukis dan karya aliran kubism seperti Albert Glazes yang telah berminat juga dalam bidang seni dan juga metafizik. Contohnya lukisan beliau yang terkenal seperti Vase yang berjudul Vase yang menggunakan media pastel pada tahun 1949. Seterusnya ialah Jane Messenger di mana lukisan beliau yang terkenal seperti Study for a Four-Color Corner 1913 yang menggunakan media pastel. Seterusnya Joan Gris. Okey, Joan Gris ni juga terdapat banyak juga karya-karya beliau yang terkenal. Okey, pelajar boleh lihat dekat situ. Contohnya seperti Nature Model Cubist 1915 yang menggunakan media arang. Aliran Surrealism telah bermula pada 1924 sampai 1966 yang berpusat dekat Paris. Jadi, idea utama dalam penghasilan karya aliran Surrealism ni untuk menunjukkan kreativiti minda bawah sedar yang melampaui pemikiran logik. Jadi, gaya ini banyak menimbulkan kesan-kesan aneh dan di luar pemikiran manusia. Jadi, apabila audiens melihat, kita pun tak tahu apa yang pelukis cuba sampaikan. Jadi, karya ini tertumpu kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis. Pelukis menggunakan imej bawah sedar dan khayalan yang tidak masuk akal. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi lah. Kita pun tak tahu apa yang pelukis itu cuba sampaikan. Jadi, komposisi pada karya ini kebanyakannya diletakkan pada tempat yang tidak sesuai dan dicantumkan mengikut imajinasi pelukis. Okey, pelajar boleh lihat pelukis dan karya aliran Surrealism. Contohnya macam Andrew Breton yang dilahirkan pada 18 Februari 1896 dekat Perancis. Beliau juga mengumpulkan pengasas kepada aliran Surrealism. Contohnya karya yang bertajuk Cadavre Exquise pada tahun 1930 yang menggunakan media pastel. Kita boleh lihat objeknya ke atas tu seperti strawberry dan ada juga pakaian wanita. Okey, kaki dan juga terdapat macam ada juga pakaian wanita. Okey, kaki dan juga terdapat macam penyangkut gitu kan. Jadi seterusnya ialah André Rosda. André Rosda ni pernah menerima anugerah hadiah Copley pada tahun 1964. Contohnya karya beliau yang terkenal seperti Lady with Camellias yang menggunakan media dakwat. Okay, seterusnya Mac yang menggunakan media dakwat. Okay, seterusnya Max Ernst. Beliau ini telah menerapkan teori psikoanalisis dalam karyanya iaitu tentang alam bawah sedar. Contohnya karya beliau yang terkenal seperti The Heart Makes the Man pada tahun 1920 yang menggunakan pensel, dakwat dan juga gouache. Ekspresionisme abstrak ini bermula pada 1924 dan berakhir pada 1966. Aliran ini berkembang di Amerika Syarikat di mana pelukis aliran ini memisahkan diri mereka dengan gaya lukisan konvensional. Okay, dalam menghasilkan karya ini, pelukis akan menekankan dua aspek iaitu lukisan berdasarkan aksi pelukis itu sendiri dan lukisan yang menekankan warna dan juga bentuk. Okay, pelukis menggunakan warna-warna terang dan spontan dalam karya mereka. Jadi karya aliran ekspresionisme ini lebih kepada luahan perasaan secara bebas dan abstrak. Okey, pelukis akan menggunakan simbol dan imej abstrak untuk menyampaikan sesuatu imej sehingga menghilangkan imej realistiknya. Contohnya macam seperti Lee Krasner. Lee Krasner ni nama sebenar beliau ialah Lina Krasner. Contoh karya beliau yang terkenal seperti Imperative pada 1976 yang menggunakan arang dan juga cat. Okey, Franz Klein juga ada karya beliau yang terkenal seperti Study for a High Street pada 1950 yang menggunakan media dakwat. Richard Diebenkorn di mana beliau menggunakan media seperti dakwat.
krayon, grafit, arang dalam penghasilan karya beliau. Okey, seterusnya ialah seni pop. Seni pop ni bermula pada 1950 sampai 1970. Seni pop ni singkatan daripada perkataan popular art. Okay, aliran ini muncul kat England dan Amerika Syarikat pada tahun 1950-an, di mana seni pop ini menggunakan simbol-simbol dan gaya visual daripada media masa yang popular seperti surat khabar, televisyen dan iklan dalam menyampaikan karya mereka. Jadi teknik yang digunakan ialah kepemukaan kanvas dengan menggunakan saiz teks yang besar dan penggunaan unsur garis teks yang besar dan penggunaan unsur garisan yang jelas sebagai representasi simbol. Jadi aliran seni pop ini menggunakan hal benda iaitu objek consumer sebagai contoh sesuatu objek yang tak mengetahui sangat mengenai objek tersebut. Mereka akan jadikan objek tersebut sebagai subjek dalam karya seni pop mereka. Okay, contohnya karya pelukis dan karya aliran seni pop seperti Richard Hamilton, Roy Lichtenstein. Contoh karya beliau seperti Drawing for a Womb 1993 yang menggunakan media grafik. Okay, seterusnya David Hockney yang dilahirkan di England. Beliau merupakan pelukis terpenting dalam aliran seni pop pada tahun 1960-an, di mana beliau menggunakan media seperti krayon dan juga grafit dalam karya beliau yang terkenal iaitu Study of a Water in a Pool. Baiklah, yang seterusnya ialah seni op. Seni op ni bermula pada 1960 sehingga kini. Jadi singkatan daripada perkataan seni optikal yang berkaitan dengan ilusi optikal. Jadi aliran ini memberikan rasa pergerakan, getaran dan juga corak tertentu. Pelukis menggunakan susunan geometri hitam dan putih yang boleh mengelirukan pandangan mata. Okey, ilusi visual yang timbul disebabkan oleh pengulangan irama, warna kontras dan lingkaran serta putaran ke dalam imej. Aliran ini menggunakan corak geometri untuk mengubah pandangan. Op ini tidak berkaitan dengan imej-imej yang ada kat dunia yang kita lihat, tetapi bersifat abstrak. Okay, pelajar boleh lihat pelukis dan karya aliran seni op iaitu pertama sekali Joseph Albers. Joseph Albers ni dilahirkan dekat Jerman. Kita boleh lihat karya beliau banyak menggunakan dartboard, pensel dan juga pen. Baiklah, pelajar, ini merupakan slide kita yang terakhir iaitu rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu topik seni lukisan. Untuk kamu lihatlah dengan lebih terperinci lagi. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya dekat saya. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.